Isu tabung haji ini pada awal dia berkenaan dengan dividen. Paling rendah YB pegang ketika menjadi menteri. Betul. Dan terus mendapat kecaman banyak, terutama golongan-golongan B40 yang duduk tinggal di kampung yang mereka berhasrat dan berhajat untuk menunaikan haji. Namun ketika itu kalau lihat dividen dan harapan mentadbir memang mendapat kecaman yang sangat teruk. Betul. Apa yang YB nak defense untuk pada ketika itu yang YB nak katakan sekarang ini? Ketika mana kita membuat keputusan tegas untuk membuat satu pemulihan bagi tabung haji, memang kita menjangkakan apa yang kita buat ini akan menjejaskan sedikit sebanyak perkara-perkara yang berkaitan dengan dividen. Pastinya, sebab dividen tidak boleh dikeluarkan hanya dengan seronok nak buat keluar berapa persen. Dividen itu dikeluar dengan perkiraan, satu, ada untung. Yang kedua, keadaan aset tabung haji itu mestilah melebihi tanggungan. Itu disebut di dalam Akta Tabung Haji 1984 dalam Seksyen 22(3)C yang jelas menyatakan bahawa dividen tak boleh dikeluarkan kalau aset itu lebih rendah daripada tanggungan. So ini fakta. Jadi saya, kalaulah Mas Surah saya memilih untuk jadi popular, boleh saja saya bawa keluar 5% ke 6%, saya ada pilihan untuk berbuat demikian. Tetapi saya lebih melihat buat demikian ketika itu memang tabung haji kalau ikut betul-betul dari sudut dia punya kedudukan keuangan sebelum penstrukturan bermula, tak layak kita keluarkan dividen langsung. Satu, tidak ada untung. Yang kedua, aset ketika itu semakin menyusut, di mana gapnya hampir 10 bilion berbanding dengan tanggungan. Tetapi di atas saya nak menyelamatkan tabung haji sebagai satu institusi umat Islam dan sebagai kita nak paling-paling memenuhi kehendak rakyat yang menabung dengan kita kena keluarkan juga dividen, maka itulah berlaku penstrukturan semula di mana kita telah memindahkan aset-aset yang sakit dalam tabung haji nilai dia lebih kurang 9.7 bilion, di mana Kerajaan Pakatan Harapan dalam misi menyelamatkan tabung haji menilai harga pindahan itu kepada 20 bilion. Dengan itu secara tidak langsung aset dan juga tanggungan telah diimbangkan. Itulah kelebihan lebih kurang 900 juta ada tu kita guna untuk bayar dividen kepada 9 juta. Itulah yang orang marah kat saya. Tapi saya selalu sebut waktu itu, marah pun tak apalah. Apa yang para pencarum marah dan orang-orang lain yang menggunakan sentimen ini marah, tak apalah. Saya kata halalan tayyiban. Asalkan benda itu halal dan mengikut undang-undang, lebih baik. Tapi buktinya Mas Surah, dia tidak berakhir di situ. Dan tahun berikutnya untuk 2019, kemudian 2020, kita dapat melihat peningkatan daripada yang 1.25% itu 5. Next year tu berapa? 3.25. Apa maknanya itu? Ada peningkatan. So, masa peningkatan tu tak ada pula orang kata, baguslah Mujahid ni, dulu dia buat kan. So, ini yang maksudkan saya. Kita kena jujur. Jangan selektif. Yang kita nak kata je, kita ambil yang hodoh-hodoh aja. Yang elok-elok, kita diam. Itu tak kenalah juga. So, terjelas di situ, naratif itu lebih untuk tujuan menyerang dan diskredit apa yang telah kita lakukan. Dan saya hingga saat ini mempertahankan hujah dengan berbagai cara. Pertama, di dalam parlimen. Kedua, di dalam debat saya dengan Datuk Seri Aziz Rahim selaku pengurusi tabung haji dulu, yang di dalam zaman dia lah ketika itu aset semakin menurun, dan bawa kes ke mahkamah. Dan terbukti juga dalam laporan-laporan audit. Jadi kalau benarlah orang melihat saya ketika mengeluarkan dividen 1.25 itu, tengoklah juga hasilnya tahun 2019, tengoklah hasilnya tahun 2020, tengoklah hasilnya tahun 2021 dan 2022. Apa berlaku? Tabung haji boleh beli bangunan dekat London. Nilai dia dalam 1.2 bilion ringgit Malaysia. Lebih kurang dalam 750 pound, 750 juta pound. Tanda dia apa tu Mas Surah? Mana
baguslah. Dia ada duit, tidak macam ni dia boleh beli. Dan saya kena bagi faham pada orang ramai dalam pemulihan ni dia bukan ada magic wand ataupun tongkat sakti. Saya baca abrakadabra, selesai tabung haji. Dah. Dia pun strukturan semula, soal kewangan, soal undang-undang, soal kelulusan kabinet, soal mengekalkan kemampanan tabung haji, kos haji yang tinggi. Hari ini mereka bercakap macam mana nak selesaikan masalah kos haji yang semakin meningkat. Dulu kita dah buat dah semua perancangan-perancangan tersebut. Jadi bermakna apa yang dituai hari ini adalah daripada apa yang kita semai sejak daripada tahun 2018. So, saya tidak ada masalah orang nak kata apa kat saya, tapi saya hanya bertanggungjawab untuk menjelaskan perkara yang sebenarnya. Dan 2 kes tabung haji di mahkamah telah saya menang. Kemuncaknya saya rasa Mas Surah, kita menanti RCI lah, Royal Commission Inquiry, yang telah memulakan dia punya pengumpulan maklumat sejak daripada saya ingat Januari Februari begitu ya. Dan saya dipahamkan ketika itu pada bulan Jun sepatutnya dikeluarkan untuk akses kepada orang ramai. Tapi hingga saat ini belum ada lagi apa-apa kertas dan dokumen tentang laporan RCI tabung haji. Okey, YB.